Tengok. Okey, dia akan jadi lancar, lebih lancar daripada baru keluar kotak Kalau kita nampak dia main pusing. Halo, selamat petang sahabat-sahabat Angler semua, apa khabar? Hari ini kita akan buat lagi satu servicing. Mesin yang kita akan servis hari ini ialah ini Abu Garcia Ora SX. Okay. Ini mesin dah umur dia lebih kurang 8 ke 9 tahun je tu. Dia model 2012. Saya beli masa tu dah 2013. Kita jaga mesin supaya nampak dia masih lancar sampai sekarang. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus jump. Okey kawan-kawan, sebelum kita start buat servicing mesin ni, saya akan bagi tahu dulu apa benda-benda yang kita perlukan untuk buat kerja-kerja servicing ni Pertama sekali kita punya loop. Okey, kita nak kena sediakan WD-40 yang biasa. Boleh nampak WD-40 yang biasa. Okey. Lepas tu kita nak kena sediakan WD-40 PTFE dry loop. Ni sangat penting untuk kita gunakan sebagai pelincir dia punya spool Dia punya spool kita akan pakai PTFE dry loop. Okey, lepas tu kita kena sediakan grease. Okey, ni saya gunakan FAG Arcanol Kita boleh pakai apa-apa grease pun boleh Dekat kedai pancing ada jual macam-macam grease, macam-macam jenis, macam-macam brand ada. Lepas tu kita kena sediakan sikit ni precision oil. Ini yang saya gunakan ni daripada Abu Garcia, precision oil. Okey, lepas tu kita kena sediakan tool untuk buat kerja-kerja ni. Jadi pertama sekali yang paling penting screwdriver set Screwdriver set, kalau boleh kita belikan yang satu set macam ni, senang. Jadi apa yang kita nak pakai kita pun tak tahu kat dalam mesin ni. Dia ada macam-macam mata dalam ni. Okey, nombor 2, kita kena sediakan screwdriver yang biasa. Ini adalah screwdriver yang biasa. Okey, mata dia ni tambah dengan tolak tambah dengan tolak satu set. Okey, lepas tu kita kena sediakan satu plier kecil. Lepas tu kita sediakan satu monkey plier untuk kita buka dia punya pin ni, pin dekat spool shaft. Lepas tu kita sediakan socket box 10mm. Socket box 10mm satu. Kita sediakan satu tweezer dengan yang terakhir satu screwdriver kecil, precision screwdriver macam ni. Okey, untuk bahan pencuci pula kita akan gunakan thinner dengan degreaser. Ini degreaser, ini thinner Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start buka. Okey, yang pertama sekali kita nak buat ialah kita keluarkan dia punya spool ni daripada body Cara kita nak keluarkan spool ni daripada body, kita buka dulu dia punya lock. Ini dia punya lock. Lepas tu dia punya brake cover ni kita akan pusingkan dan kita akan cabut macam ni. Jadi dia punya brake cover ni kita letak satu tempat, spool kita letak satu tempat, mesin kita letak satu tempat Okey, kita akan buat kerja-kerja servicing ni part by part. Yang pertama sekali kita kena buat dia punya brake cover. Dia punya brake cover kita nak cuci dia punya bearing ni. Okey, jadi cara kita nak cuci dia punya bearing ni, pertama kita ambil screwdriver yang kecil tadi, kita congkil dia punya pin dia. Dia dekat dalam ni ada clip. Kita congkil clip ni keluar. Okey.
Bila kita congkel klip ni keluar, klip ni kita taruh, asingkan dekat atas kain ni. Dan macam mana kita nak keluar bearing ni, kita ketuk je. Biasanya dia akan terus keluar. Bila dia keluar, okey. Dalam mangkuk ni semua kita akan bersihkan. Kita biasanya kalau tak berapa kotor, kita pakai kain je lah. Kita pakai kain, kita akan bersihkan semua. Bersihkan semua dalam ni. Kalau sangat kotor, boleh gunakan berus gigi dengan degreaser tadi kita bersihkan. Tapi apabila kita gunakan berus gigi dengan degreaser, kita kena bilas balik pakai WD-40 biar dalam ni dia tak kering sangat. Sebab kalau dia kering sangat, plastik tu akan rosak. Dia jadi putih-putih nanti. Okey, lepas tu kita kena bersihkan dia punya bearing. Bearing ni, macam mana kita nak bersihkan dia? Senang je. Kita ambil thinner ni tadi. Kita ambil thinner Okey, thinner ni kita lekatkan dia punya bearing ni dekat tweezer macam ni. Nampak? Okey, kita masuk celup je kat thinner. Kita kocak-kocak je. Okey, jadi bearing ni dia akan bersih. Okey. Bila kita dah kocak-kocak macam tu, biasanya bearing ni dia akan betul-betul loose sebab dia terus tak ada lubricant dalam dia. Betul-betul kosong. Nampak? Dia betul-betul loose. Boleh nampak Boleh nampak? Jadi bila dia dah betul-betul loose ni, sebenarnya ni dia betul-betul ringan Tapi kita nak dia ada sikit pelincir dekat dalam ni, supaya bila kita pakai, dia tak merosakkan bearing Jadi macam mana kita nak letak pelincir untuk bearing dekat spool ni. Semua kita akan pakai WD-40 yang ni, PTFE dia dry loop PTFE. Okey, jadi kita spraykan je dekat bearing ni macam tu. Lepas tu kita biarkan dia sekejap. Biarkan dia meresap. Kalau kita nak pusing sikit pun boleh. Okey, lepas tu kita biar je dia meresap. Okey, dia dalam 10 ke 15 second dia akan kering Bila dia dah lebih kurang kering dalam 10 second, kita test bearing ni. Okey, cuba tengok bearing ni. Nampak berapa lancar dia jadi. Okey, bila dia dah lancar macam ni, kita pasang je balik. Kita taruh dekat dia punya lubang dia balik. Okey, kita masukkan balik dia punya pin ni. Bearing ni jangan letak minyak kalau boleh. Pasal bila kita letak minyak, dia akan berat. Bila dia berat, dia akan ada friction Bila dia ada friction, masa tu bila kita cast tu, dia akan mengganggu sikit. Dia tak berapa lancar. Kurang power nak cakap lemau. Sebab itu kita pakai dry loop. Dia tak berminyak dry loop ni. Dia kering. Bila dia kering, dia akan lancar Dia kering tapi dia ada pelincir. Pasal dia jadi satu filem PTFE tu. Okey, bila dah masukkan balik akan jadi macam ni. Okey, jadi benda ni dia punya cover dah siap. Kita taruh tepi. Sekarang kita nak buat dia punya spool lah Spool ni ada dua tempat kita kena bersihkan dia punya ni. Satu, dia punya centrifugal brake. Satu, dia punya bearing. Bearing ni pun kita kena bersihkan serupa macam yang tadi. Nampak? Bearing ni kasar. Dia tak nak lancar. Okey. Jadi dia punya centrifugal ni kita ambil je degreaser ni. Macam mana kita nak bersihkan, kita pakai berus gigi. Ambil je berus gigi, celup macam ni. Okey, pertama yang kita kena pastikan dia punya centrifugal pin ni semua dalam keadaan buka kalau kita nak cuci ni, biar dia tak lekat dekat sana. Kalau kita cuci dia dalam keadaan tertutup, dia mungkin akan lekat nanti Okey, jadi semua dah buka. Nampak? Dia ada 3 spring load, 3 kosong. Nampak? Kalau spring load dia macam ni kita tekan, nampak dia mantul balik. Macam ni spring load, ni spring load. Okey, macam ni dia kosong. Nampak? Dia kosong je. Jadi kita buka habis semua. Kita ambil degreaser ni, kita cuci je. Kita cuci dia.
Jangan takut benda ni tak akan merosakkan plastik, dia gelisa ni. Okey. Bila kita dah cuci dia macam ni, dia tak payah banyak pun, sikit je. Pasal benda ni dia akan cairkan semua benda-benda macam kalau ada grease ke apa yang sangkut di situ. Lepas tu kita lap balik. Kita lap balik, lebih kurang dia dah kering ni, kita standby kain buruk, taruh kat sini. Kita gunakan WD-40, kita bilas dia. WD-40 ni kita gunakan untuk bilas dia, WD-40 yang biasa ni ya. Okey. Bila kita dah bilas dia, kita tunggu sekejap, kita lap balik. Kita lap. Pastikan dia kalau boleh sekering yang boleh ya. Sekering yang kita boleh buat. Dia punya kawasan semua okey. Bila kita dah lap semua dah okey macam ni, lebih kurang kita check dia punya pin ni berfungsi tak. Okey, bergerak semua. Okey, pin ni boleh bergerak semua. Okey, boleh bergerak semua. Kalau kita nak setting terus macam mana yang mula-mula asal pun boleh. Kalau kita nak tunggu last kita baru setting balik pun boleh. Kita biar je dulu. Sebab minyak ni dia akan kering sekejap lagi. Jadi kita biar je dulu. Okey. Lepas kita dah siap, ni centrifugal dia kita dah siap servis Sekarang kita nak servis sebelah sini pula. Okey. Anda tengok ni, dia ada dia punya pin tau kat sini. Pin ni kita kena jack keluar. Pin ni sebelah dia kecil, sebelah besar tau. Jadi yang kecil tu akan tolak pergi ke tempat yang besar Okey, macam mana kita nak tolak, kita pakai plier ni tadi yang mula-mula saya tunjuk tu. Okey, kita letak je dekat situ. Ngam dekat dia punya sub ni. Kecil tolak pergi besar Jangan besar tolak pergi kecil, nanti dia makin ketat. Kalau dia makin ketat, mampu tak boleh buka ni terus. Jahanam terus. Kita tekan je dia. Nampak? Bila tekan dia akan pergi ke sebelah. Macam tu. Bila dia dah pergi ke sebelah, okey, kita pakai plier ni pun boleh juga. Pakai plier kecil pun dah cukup dah sebenarnya. Kita tarik dia ni keluar. Benda ni dia memang ada ketat sikit kalau jarang dibuka. Tapi kalau dia longgar pun tak bagus. Sebab kalau longgar nanti dia, kita bila tengah pakai dia boleh terkucil keluar. Okey, bila kita dah keluarkan pin ni, kita taruh tepi dulu. Kita tarik je bearing ni keluar. Bearing ni sama juga macam tadi kita akan gunakan ni. Kita ambil thinner ni tadi. Okey. Lepas tu kita cocok tweezer dekat tengah-tengah dia macam ni, macam tadi. Lepas tu kita masukkan je, kita kocak. Kita kocak. Dalam beberapa second kita pusing-pusing sikit, kocak lagi. Lepas tu okey, kita letak balik. Tunggu dia kering sikit. Bagi dia masa untuk kering sikit. Biasa thinner ni dia cepat kering dalam 10-15 second dah kering Bila dia kering, nampak? Saya tunjukkan. Nampak dia punya bearing dia? Dia betul-betul ringan Nampak? Okey. Bila dia dah betul-betul ringan, sebenarnya lagi ringan lagi bagus. Sebab itu kita gunakan ni untuk bearing dekat spool ni. Kita gunakan dry loop. Dry loop ni dia PTFE. PTFE ni di antara bahan yang paling licin dalam dunia Jadi kita spraykan dia ni. Spraykan dia, kita biar dia meresap sekejap. Lepas tu dia biasanya dalam 10-15 second dia dah kering benda ni. Dia meresap dalam. Okey, cuba kita tengok lepas kita dah spray macam mana pergi dia. Nampak? Boleh nampak Nampak? Betul-betul lancar jadi dia. Okey, bila benda ni dah lancar, kita masukkan je balik Okey. Bila kita dah masuk balik, kita nak kena masukkan pin ni. Pin ni kita check lubang tu, yang mana satu kecil, yang mana satu besar tau. Dia kalau terbalik nanti dia tak boleh nak masuk. Bila kita dah jumpa lubang dia kat mana, kita tekan je balik dia masuk Tekan je balik.
Benda ni biasanya dia tak ada ketat mana pun. Dia cuma apa ni, ada leceh sikit sebab kita nak kena bagi dia ngam-ngam atas bawah. Jangan bagi dia sebelah pendek sebelah panjang tu. Okey, agak-agak dah okey, nampak? Dia akan jadi macam ni Boleh nampak akan jadi macam ni. Okey, sekarang dia main spool dah siap Spool dah siap, kita taruh tepi lagi. Dia main spool. Dia punya casing ni kita dah taruh tepi, spool dah taruh tepi. Okey, sekarang masa untuk kita buat dia punya rail. Okey tuan-tuan, jadi dia punya rail ni, pertama sekali apa yang kita nak buat? Pertama sekali kita buka dia punya handle. Handle ni kita buka dulu. Macam mana nak buka handle? Kita buka skru kecil ni dulu. Ambil screwdriver, kita buka skru kecil ni dulu. Kalau screwdriver tak berapa nak cun, jangan paksa tau. Pakai yang cun, dia punya screwdriver ni. Dia pasal dia punya skru ni senang terkucil. Jadi bila kita buka, kita letak sini dulu, nombor 1. Jadi kita akan letak ikut urutan 1, 2, 3, 4 macam tu, biar kita tak salah. Okey, nanti kita akan nampak tempat untuk kita access dia punya nut. Dia punya nut ni macam mana kita nak buka, kita kena ikat ikut jam. Ikut jam Untuk buka, longgarkan ikut jam, bukan lawan jam tau. Kalau kita pusing terbalik, mampu dia bersepai nanti. Kita okey, kita buka. Okey, dia dah keluar, kita taruh sini. Okey, yang ini kita taruh sini. Okey, dekat belakang handle ni dia akan ada satu washer tau. Washer ni kita buka, kita taruh sini. Okey. Lepas tu bila kita dah buka tu semua, kita boleh dah buka dia punya ni. Dia punya star drag. Star drag ni pun sama juga, ikut jam nampak macam tu. Macam tu je. Kita buka. Okey, sampai dia keluar habis. Lepas tu bila kita dah buka star drag, bawah dia ni ada dia punya clicker. Clicker ni dalam dia ada spring tau. Drag spring. Kita jangan kacau dia. Biar letak satu tempat macam tu. Okey, sekarang kita dah nampak macam ni. Okey, dia main tension knob ni pun kita dah boleh buka dulu. Tension knob ni kita biar kawasan ni kosong dulu Kawasan ni dah kosong. Okey, tension knob kita dah buka. Okey, dekat tension knob ni biasanya pun akan ada satu bearing. Kita nak buka bearing ni, kita cuci dah dulu. Kita buat satu persatu. Mana kita jumpa dulu bearing, kita akan buat dulu. Kita jangan buat satu kali buka semua, lepas tu kita gila-gila nak pasang semua, nanti dia jadi pening. Okey, kita keluarkan dulu bearing ni. Okey, railing kita taruh dulu. Okey, bearing ni sekarang kita nak cuci. Sama juga macam tadi, kita akan ambil thinner. Okey, kita cocokkan ini bearing kat sini, kita masukkan dia macam tu. Senang je. Lepas tu kita godak-godak sikit. Okey, kita taruh balik dekat atas ni macam tu. Okey, siap. Kita simpan dulu thinner ni. Okey, kita bagi dia kering sikit. Lepas tu kita spray lagi PTFE ni. Pasal tension knob ni dekat sini, spool punya shaft akan sampai sini. Jadi kita nak bearing ni pun ringan Jadi kita akan pakai ni PTFE juga. Segala bearing yang kita nak biar dia betul-betul ringan, kita akan pakai PTFE. Baru dia boleh mantap mesin ni. Baru kita longkas gila-gila punya. Mesin baru pun tak boleh lawan dia. Okey, dah siap. Kita masukkan. Sorry, lupa. Kalau setiap kali kita dah try, dah servis bearing, dah cuci, kita kena test nampak? Kita kena test. Kalau dia tak berpusing, kita kena cari apa masalah dia. Bearing ni dah rosak ke ada abuk masuk ke. Kadang-kadang ada abuk masuk, terus bearing ni dia tak berpusing. Bahaya. Nanti yang kalau kita tak try, kita dah pasang siap, kita tengok mesin kita makin lemau. Dah kita pula pelik baru servis, mesin jadi makin lemau. Okey, dah siap pasang macam tu. Okey, kan kita nak buka dia punya cover ni.
Okey, macam mana kita nak buka dia punya cover ni? Kita akan buka dulu dia punya skru yang belakang ni. Untuk mesin model ni, Ora ni dia akan ada 2 skru daripada belakang. Tahu? Jadi kita buka satu ni dulu. Kita buka. Okey. Dia punya teknik dia kan. Kita akan susun skru ni kat sini pula. Okey. Kita tengok reel punya ni, base ni, reel base ni. Yang skru belah dekat dengan badan kita ni, belah bawah kita akan taruh belah bawah. Yang belah atas ni kita akan taruh belah atas Kita akan taruh susunan dia tu dekat atas meja tu. Yang atas ni kita akan taruh dekat belah atas macam tu. Senang je. Sebab apa? Bila kita pasang balik, kita tak nak tersalah atas bawah ni. Okey. Kita dah siap buka tu. Macam ni dia ada dia punya oil pot ni kan. Dia punya apa? Dia panggil ni lubricant pot. Lubricant pot ni kita cabut dulu. Lubricant pot ni kalau kita tak cabut, dia bawah ni dia akan sangkut nanti. Sangkut dekat apa, dia punya main gear. Dia akan sangkut dekat main gear kalau kita tak buka ni. Jadi kita buka, kita taruh sebelah skru ni. Dia akan duduk dekat dengan skru ni tu. Okey. Lepas tu kita tengok belah atas. Belah atas dia akan ada 2 lagi skru. Satu kat sini, satu dekat sini. Okey. Jadi apa kita buat? Kita buka skru 2 ni pula. Cara dia pun sama macam tadi. Kita akan letak dia punya receipt ni dekat dengan kita kan, dekat kawasan badan. Receipt ni menghadap badan. Jadinya yang bawah ni kita akan taruh bawah, yang atas kita akan taruh dekat atas. Macam tu. Jadi kita tak akan tersalah bila kita pasang dia. Bila itu dah keluar, kita tekan dekat dia punya sub ni, kita tarik je benda dia punya apa, cover ni keluar. Biasanya dia tak akan sangkut apa pun, dia akan keluar je macam tu. Okey. Bila dah keluar macam tu, kita taruh tepi. Okey, sekarang kita dekat sini dia ada one way bearing One way bearing ni kita tekan dekat tangan je, kita keluarkan dulu. Pasal one way bearing pun kita akan cuci juga ni sekejap lagi ni. Bagusnya kita cuci dulu kita jangan buat ni kita taruh tepi dulu reel ni. Okey, kita buat dia punya cover punya barang. Tadi bearing satu ni kita dah siap. Okey, kita cuci bearing satu ni pula. Macam mana nak cuci ni? Kita buka keluar sleeve dia ni. Sleeve dia ni kita lap je. Okey. Dia punya ini dia ada tricky dia. Bearing one way ni kita tak boleh cuci pakai thinner tau. Kalau kita cuci pakai thinner, jawabnya dia bersepai sebab dalam dia ni teflon. Dia plastik. Plastik ni kalau kena thinner dia kalah. Jadi macam mana kita nak cuci? Okey, biasanya kita akan pakai WD-40 yang biasa. WD-40 yang biasa ni kita spray kat dalam. Okey, kita biarkan sekejap dia penetrate. Pasal WD-40 tu dia penetration oil. Dia akan penetrate, dia akan cairkan grease lama kat dalam. Lepas tu kita akan jolok pakai kain dalam dia. Kita jolok pakai kain macam ni. Okey, bila dah jolok pakai kain macam ni, kita pusing. Kita pusing. Okey, bila kita dah siap pusing, keluarkan balik. Okey. Kita dalam ni kita letak lubricant dulu Biasanya one way bearing ni dalam mesin ni, ini je satu yang kena pakai grease. Dia tak ada masalah kalau pakai grease. Tapi jangan banyak-banyak. Kita ambil sikit yang macam ni. Okey. Lepas tu kita akan masukkan jolok grease kat dalam ni, kita pusing. Biar dia masuk. Dalam pasal roller ni dia dalam 3 segi je roller tu, tapi dia ada spring tau, menekan roller tu one way ni. Kalau kita taruh minyak tak boleh. Dia nanti dia boleh sangkut jam. Okey, bila dah taruh, okey kita masukkan balik ni, kita letak balik dekat sini tadi. Dia masuk kat sini.
Ini nak kena pastikan masa kita buka tu teflon tu menghadap luar ke menghadap dalam. Kalau tadi kita buka menghadap luar, jadi teflon ni kita kena biar dia menghadap luar balik. Yang sebelah ni akan besi. Nampak? Jadi ini dah siap, kita taruh tepi. Ini kita taruh tepi. Okey. Sekarang kita nak buat dia punya reel ni dalam dia. Reel punya dalam Okey, sekarang belah dalam ni macam mana kita nak servis pula belah dalam ni kita buka dia punya main gear ni. Main gear ni kita cabut luar tu. Hati-hati belakang ni dia ada satu dia punya kicker plate ni. Tu dia tercabut. Dia selalu benda ni dia suka senang tercabut Okey, kita taruh satu-satu kat sini, macam ni. Lepas tu ni dia punya dry drag. Okey, ni dia punya main gear Main gear kita taruh sana. Okey, biasanya untuk kita buat servicing yang biasa kita buka sampai sini dah cukup dah. Dah memadai Kita buka sampai sini je. Okey, sekarang ni benda ni kita cabut dua spring ni. Okey. Dia punya pinion ni kita cabut. Nampak pinion ni? Nampak? Dia bersepai pinion ni biasanya. Dia banyak grease lama, nampak hitam-hitam. Kita kena bersihkan dia. Okey. Biasanya kita bersihkan benda ni pakai kain je dah cukup dah. Sebab dekat dalam dia ni dia memang ada besi. Benda ni yang pegang pinion gear tu. Nampak? Dia ada besi lah. Okey. Okey, sekarang ni benda ni yang dia punya kicker ni untuk kita punya tam nampak? Tam button ni dia main tu. Okey, jadi benda yang main ni kita kena tahu grease balik. Kita lap dulu grease lama ni, bersihkan dia. Okey. Bila dah bersih semua, kita ambil cotton bud ni tadi. Cotton bud ni kita letak grease. Okey, mana tempat yang bergerak kita taruh je grease, tempat yang bergerak. Jangan bertepek-tepek grease ni kita cuma macam basah-basahkan je. Jangan banyak-banyak sangat. Dia kurang lagi baik daripada terlampau. Tahu? Kalau terlampau dia jadi macam haram nanti. Dia sangkut-sangkut. Pasal grease ni dia berat. Dia akan buatkan kita punya mesin tak lancar, kurang lancar. Okey. Bila kita dah taruh grease kat situ, dah tak ada masalah dah. Okey, dekat pinion ni pula, pinion ni pun kita cuci lah. Kita cuci, bersihkan, kita lap dulu. Okey. Pinion ni pula dia punya tengkuk ni. Kita tengok dia punya tengkuk ni. Tengkuk ni kita kena taruh grease tau. Kita taruh grease. Jadi sama, jangan taruh banyak. Kita taruh alang-alang je. Okey, nampak. Dia dah basah dah cukup dah. Sikit je. Lepas tu kita letak balik dekat dia punya pinion holder ni. Okey, lepas tu kita masukkan balik kat sini. Masukkan balik kat sini. Okey. Bila dah masuk, kita letak balik dia punya spring ni. Okey. Dekat bawah asap ni sebenarnya ada satu bearing ke, tapi bearing tu dia tak berapa kritikal sebenarnya. Bukan terlampau kritikal lah. Tapi kalau kita nak servis bearing tu pun boleh juga. Kita buka je satu skru ni je. Dia satu skru je. Kita buka skru ni. Senang cakap apa yang ada bearing kita servis lah kali ni Buka skru ni. Okey, benda ni kita tolak dia ke tepi sikit. Dia akan sangkut dekat ni tu. Dia akan sangkut dekat plastik. Sebab tu nampak. Bila dah keluar, okey. Dah keluar, sub ni kita bersihkan lah. Sub ni kita bersihkan. Lepas tu baru bearing yang bawah ni kita keluarkan. Macam tu je nak keluarkan dia. Senang ni. Okey. Bearing ni pula memang kita kena bersihkan macam tadi lah. Kena bersihkan juga tapi bearing ni dia tak memerlukan jadi lembut sangat tau. Sebab dia duduk dekat main shaft ni. Main shaft ni pegang main gear. Main gear ni kita nak dia smooth Jadi kita ambil thinner ni. Ambil thinner ni macam biasa kita
masukkan bearing ni dekat tweezer. Kita cuci kan, cuci dia lebih kurang dulu. Okey, dia dah lancar, taruh dulu jap. Okey, jadi bearing ni kita tak perlu pakai PTFE tau, nanti dia terlampau kering. Bila terlampau kering, bila kita karau tu dia macam terlampau ringan. Nampak? Bearing ni dia dah ringan sangat dah ni. Dia dah tak ada minyak kan. Jadi kita taruh sini, kita pakai precision oil untuk bearing. Kita titik, jangan banyak tau, 2 titik dah cukup lah. 2 titik macam tu dah. Okey, kita biar dia meresap. Okey, agak dia dah meresap, dalam 10 second tu kita taruh balik je. Macam tu. Bila dah taruh balik, okey, dia punya ni kita dah boleh pasang balik lah. Macam mana kita nak pasang, kita tekan je kat situ. Lepas tu dia punya besi ni, yang holder dia punya main gear ni kan, kita tolak dia ke tepi Okey, bila dia dah masuk macam tu, kita ikat je balik skru tadi. 2 skru tadi kan. 2 skru ni pun tadi dia ada satu panjang atau pendek, jangan salah tu. Tempat yang apa ni, ikat dia punya besi ni, yang ni skru dia pendek, yang ikat plastik tu skru dia panjang. Okey, kita ikat balik ni. Okey, yang tempat ni tadi kita ikat balik. Okey, bila dah siap macam tu, kita ikat semua. Okey, maknanya dah tak ada apa tau benda ni kan. Kalau kita nak buka dia punya apa ni, worm gear ni, kadang-kadang biasanya saya tak buka pun. Tapi kalau nak buka pun boleh juga worm gear ni. Worm gear ni nak buka, kita kena buka cover depan ni. Cover depan ni nak buka dia, kita kena buka ni skru ni. Okey lah, saya tunjuk sekali lah. Kita buka worm gear lah, kita cuci worm gear Okey, kita buka skru kecil ni. Skru kecil ni memang kita buka. Skru kecil ni kita taruh satu tempat, dia sama je panjang dia ni. Lepas tu kita dah boleh tarik je cover dia ni. Okey, bila cover ni kita dah tarik, kita ambil memula tadi ada screwdriver yang satu set ni kan, kita cari lap pair kan, minus yang paling besar tau. Minus yang paling besar untuk kita buka benda ni. Benda ni dia ringan je tau. Okey, kalau nak ikat nanti kita pakai tangan je. Kita jangan pakai screwdriver. Kita buka benda ni. Okey, dalam ni dia ada satu sentil dia ni sentil ni kita kocak-kocak sikit, dia akan keluar, nampak? Dia akan keluar. Okey, bila dia dah keluar, kita ambil screwdriver kecil ni tadi. Screwdriver yang mula-mula tu, yang kecil ni, kita keluarkan dia punya clip. Luar belakang ni dia ada satu clip dekat sini. Clip untuk worm gear. Okey, bila dah keluar worm gear ni, kita boleh tarik je. Alright, worm gear dia kita dah tarik keluar dia akan keluar macam ni. Okey, benda ni jangan dia berterabur. Kita dah susun balik tadi kan. Okey, kita biar situ. Okey, ni kita cabut. Worm gear ni nak cabut dia, dalam ni dia ada satu bearing tau. Okey, nak cabut dia, kita kena keluarkan dia punya pin. Pin ni dia ringan je. Okey, kita pakai plier kecil ni, tarik je. Okey, lepas tu kita keluarkan media. Okey, tolak dia dari side, nampak? Dia akan keluar macam ni. Jadi dia dah keluar macam ni, kita cuci kan. Ini saya tak pernah buka, nampak? Masih ada lagi grease hijau kat sini. Grease hijau ni grease paling bodoh dalam dunia.
Dia daripada kelang ni, dah beku dah jadi macam plastik lah. Okey, jadi kita bersihkan worm gear. Worm gear ni kita kalau boleh kita bersihkan pakai thinner tak masalah. Benda ni pakai thinner tak masalah. Worm gear ni kalau boleh habis kita bersihkan, kita jangan tahu grease tu. Worm gear cukup setakat minyak je. Jadi dia dah bersih, dia pun bersih, kita lap dia. Ambil kain buruk, kita lap. Okey, taruh dulu. Okey, kita bersihkan pula dia punya barrel dia, worm gear punya barrel ni. Kita pakai cotton bud dalam dia ni, kita cuci kan. Okey, semua dah bersih. Oh, bearing dia ni lupa tadi. Bearing dia ni kita kena cuci juga. Okey. Ni worm gear punya bearing tadi Worm gear ni pun sama juga. Dia punya bearing dia ni, kita tak nak dia tanpa lancar, kita pakai precision oil. Okey, dah siap ni. Jadi sekarang kita nak kena pasang balik dia punya ni, dia punya barang-barang worm gear ni. Okey, macam mana kita nak pasang balik barang-barang worm gear ni? Okey, startnya kita masukkan ni dekat dalam barrel tu kan. Dia tadi masuk dekat dalam barrel macam tu kan. Okey, sebelah lagi dia punya gear ni dia punya gear ni. Okey, kalau anda semua perasan, dekat dalam ni tadi akan duduk dia punya bearing ni, belakang gear ni dia akan duduk bearing macam tu. Okey, lepas tu kita masukkan je dia punya gear ni tadi. Lepas tu kita masukkan dia punya pin ni. Masukkan je balik dia punya pin ni. Tolak pakai jari je pin ni. Okey, tolak balik macam ni, dia akan jadi macam tu. Okey, ini dah lebih kurang dah nak siap dah. Okey, lepas tu kita cocok je, masukkan balik dalam ni. Cocok je, masukkan balik Okey, bila worm gear ni dah masuk macam tu kan, kita taruh balik dia punya ni tadi, dia punya sekelip ni. Okey, taruh balik dia punya ni. Okey, sekelip ni hati-hati jangan sampai hilang sekelip ni. Kalau nak cari, kalau dia hilang mampu tak? Macam nak kena order kan kalau dia hilang. Okey, bila dia dah masuk balik sekelip tu, okey, sekarang dia dah kosong je ni free je ni. Okey, kita ambil precision oil ni. Precision oil ni kita titik dekat worm gear. Tak payah banyak sangat, dalam 3-4 titik je dah okey dah. Lepas tu dia punya ni tadi, dia punya sentil ni kita masukkan dalam. Okey, bila dah masuk, kita sebelum kita tutup ni, kat belakang buntut dia ni kita titik lagi setitik minyak. Okey, lepas tu kita ikat balik ni. Tutup ni kalau ikat tak payah pakai screwdriver pakai kain je. Pakai kain, kita ikat pakai tangan je tu. Dah. Dia tak payah nak terlampau ketat sangat benda ni. Okey, lepas kita dah masuk, kita try pusing. Nampak? Dia dah berfungsi balik kan? Okey. Maknanya dah okey, tak ada masalah, kita tutup balik dengan cover dia. Ni cover dia ni tadi. Kan? Kita tutup dia balik. Okey, tutup balik cover dia. Lepas tu kita pun boleh ikat balik skru dia
Skru ni pun ikat jangan lanyak gila-gila kan. Skru ni dia halus betul rasanya. Dia memang alang-alang je. Sikit-sikit je. Dia tak payah nak sepenuh tenaga pakai kedegat betul, tak payah. Dia cuma menahan dia punya cover ni je, supaya cover dia ni tak boleh terbuka kan. Nampak? Okey, jadi worm gear dah siap. Sekarang ni kita tinggal masukkan main gear dia Okey, main gear ni yang bawah ni, benda ni kicker ni dia ada segi tu. Kita masukkan benda ni, kita kena letak dia biar dia ngam dekat sub tu punya segi tau. Sub tu punya segi tu biar dia masuk. Kalau dia tak masuk, nanti dia jadi tinggi. Lepas tu drag dia jadi tak betul. Kita nak kena pusing-pusing sampai dia masuk pub. Okey, nampak? Dia dah masuk. Sub dia dah masuk. Okey, baru ngam. Yang bawah sekali ni, dia nama dia dry drag. Benda lain. Dry drag ni dia tak perlu ada minyak sebenarnya. Kalau anda takut dia punya kabel ni koyak ke apa kan, okey lah. Titikkan precision oil ni sikit, 2 titik sebelah ni. Okey, taruh balik kat sini. Okey, belah atas dia taruh 2 titik. Dah cukup dah. Jangan taruh banyak. Okey, yang ni pula drag ni kita keluarkan dulu. Drag kita keluarkan, gear ni kita bersihkan pakai kain buruk. Celap dia bersih-bersih. Okey, sekarang gear ni dah bersih Okey, sekarang bila main gear ni dah bersih, main gear ni belah bawah ni dia dry drag tau. Kita tak payah taruh minyak. Kita masukkan dia dulu. Okey, kita tengok benda ni. Nampak? Dia nak kena seimbang. Dia sama rata dengan pinion ni. Sama rata tau. Kalau tak sama, macam dia rendah ke, kita kena masuk sim sebenarnya. Tapi biasanya kalau dia dah daripada kilang macam tu, dah tak ada masalah dah. Okey, lepas tu yang drag ni tadi kita keluarkan dia punya kabel dia. Kita bersihkan dulu ni pakai kain. Bersihkan dulu. Okey, kabel dia kat sini. Dia punya plate kat sini. Okey. Drag ni dia tak memerlukan banyak minyak tau. Tak payah nak taruh sampai banjir, tak payah. Macam mana kita taruh minyak dia? Okey, kita colek sikit. Pakai screwdriver macam itu. Nampak? Okey, kita colek sikit sini, Okey. Lepas tu kita ratakan je pakai tangan. Okey, kita ratakan pakai tangan. Belah atas pun sama. Kita colek sikit, setitik. Kita colek ni sikit, setitik. Okey, macam tu. Okey. Bila kita dah colek ni tu, kita ratakan pakai tangan lagi. Okey, cuma nampak berminyak je macam tu dah Okey, lepas tu kita masukkan dia balik. Lepas tu kita tutup dia punya plate ni. Dia punya drag plate ni, tutup. Dah, cukup dah. Jangan taruh minyak sampai banjir-banjir. Nanti dia jadi masalah. Brake dia macam tak ada. Drag dia. Tahu? Okey, lepas tu kita letak balik wasir dia. Okey. Sekarang benda ni dah siap. Okey, kita nak tutup. Sebelum kita tutup main gear ni, kita ambil grease tadi. Main gear ni kita sapu sikit pakai grease ni. Sapu je tau, jangan sampai berlipit-lipit. Sapu agak-agak dia basah je. Grease ni tak perlu banyak-banyak. Grease ni dia jangan gila-gila taruh sampai berlipit-lipit. Separuh orang dia suka gila-gila, dia taruh sampai berlipit. Lepas tu nanti dia bersepai semua. Dia pergi kat tempat yang mana yang kita tak nak dia ada grease. Tu yang jadi masalah tu. Benda yang tak nak dia ada grease, bila dia masuk grease, mesin kita akan jadi lemau.
Okey, dah. Sikit je. Lebih kurang satu layer macam filem je, nampak macam tu. Okey, bila kita dah letak tu semua, sekarang kita tutup. Ini dia main tutup dia tadi tutup dia tadi. Okey, kita masuk dekat lubang dia. Okey, okey. Dia punya ni memang selalu tricky lah. Dia tercabut. Kita lepas tu kita taruh je balik macam tu, masuk je balik. Tak ada masalah pun. Okey, dah masuk, kita ikat balik skru ni tadi. Satu atas, satu bawah kan. Satu atas, satu bawah. Ikat balik. Okey. Bila kita dah ikat ni, okey, kita ikat skru belah bawah pula. Kita tutup balik ni dia punya lubrication port. Lubrication port ni jangan tak tutup Kadang jangan sampai hilang tutup ni. Kalau hilang mampu dia masuk abuk ngam-ngam, dia dekat tempat gear tu. Okey. Satu sini. Satu sini okey, 2 biji. Kita ikat je balik. Bagus mesin ni sebenarnya, walaupun mesin lama kan. Dia ada lubrication port apa, spek dia bagus lah. Mesin baru sekarang kadang-kadang lubrication port pun tak ada. Dia nak mesin kita cepat rosak. Okey, dia punya cap ni tadi kita dah lap kan, cap ni. Cap ni dia kita kena pastikan dalam dia bersih juga. Nampak macam tu. Dia dah bersih. Okey, kita ambil ni precision oil ni, kita titik setitik je tengah-tengah. Setitik je tengah-tengah macam tu. Cukup. Jangan sampai banjir tau. Lepas tu kita ikat balik ni. Okey. Sekarang dah lebih kurang dah nak siap Okey, bila dah sampai macam ni, okey, kita dah start boleh pasang balik dia punya drag ni tadi. Dia punya drag clicker ni kita taruh masuk dulu. Okey, dia punya spring ni. Spring ni pun tricky ke. Dia yang bawah tu dia kena macam mangkuk tau. Naik ke atas. Macam mangkuk naik ke atas. Okey. Lepas tu yang atas dia tu dia macam mangkuk turun ke bawah. Faham kan? Jadi dia akan duduk macam itu lah. Yang bawah ni macam mangkuk, yang atas ni macam duduk. Masuk macam tu. Okey, bila dah masuk, kita masukkan dia balik star drag ni. Star drag ni jangan lupa dia pusing dia. Kalau nak ikat dia lawan jam, bukan ikut jam tau. Dia kalau salah dia boleh bersapai nanti. Pasal dia punya material dia pun ni tak berapa nak geran, dia lembut je. Okey, dah masuk. Pasal benda ni tak ada ni, tak ada beban. Jadinya dia kita tak boleh nak ni. Dia akan sentiasa berjalan. Tak boleh nak ketat dulu. Okey, kita masukkan namanya wasil. Wasil ni kadang-kadang pun dia melengkung. Kalau dia melengkung tu kena naik atas tu. Pasal star drag ni kita adjust. Kalau melengkung tu ke bawah nanti star drag ni salah. Okey, lepas tu kita letak handle. Okey, bila kita dah letak handle ni, kita ikat star drag ni. Nampak? Baru boleh ikat. Sebab kita boleh pegang handle kan. Kita bagi dia ada ruang macam tu. Tengah-tengah ni ada ruang. Nampak? Okey, bila dah ada ruang, kita baru boleh ikat dia ni. Nut ni. Kita masuk dengan nut ni. Okey, ini pun jangan lupa dia punya ikat dia lawan jam tu. Okey, agak-agak je. Dia tak payah nak terlampau sangat ketat benda lah ni. Kalau kita melampau sangat ketat, dia nanti dia loose. Pasal dia material dia brass Biasanya benda ni
apa-apa mesin pun lah, material dia akan pakai logam yang lembut lah. Kalau tak tembaga kuning, dia akan pakai apa, aluminium. Jadi dia memang tak payah ketat. Kalau akan datang kita pakai hari-hari, lepas tu dia dah longgar, kita ni balik je, ikat balik je, tak masalah. Okey, jadi sekarang kita pun dah siap. Okey, kita adjust balik brake tadi, satu spring load, satu tak. Okey. Okey, sekarang ada dua brake satu spring load, satu tak. Kita patut kita masukkan balik benda ni kat dalam ni. Alright, lembut je. Okey, lepas tu kita masukkan balik dia punya cover, brake cover. Okey, kita ikat balik. Okey, servis hari ni pun siap Okey, apa yang penting bila dah siap ni, kita nak kena try lembut ke tak. Okey, kita tengok dia punya karau dia Okey, ni kita agak-agak jangan ikat kuat. Kalau kita ikat kuat, dia tak berapa lancar kan. Okey, agak-agak ada sikit, nampak ada sikit. Okey, dah okey. Tengok. Okey, dia akan jadi lancar, lebih lancar daripada baru keluar kotak kalau kita servis dengan betul, pakai bahan yang betul, nampak. Okey, dia punya spool pula kita tengok dia punya spool dia nampak, dia punya pusing. Berapa second tu, nampak. Dia betul-betul longkas jadi dia. Okey, terima kasih kerana menonton hari ni. Kalau anda semua rasa ilmu ni berguna, tolong subscribe, like, share dekat kawan-kawan yang mana yang rakan-rakan memancing, supaya dia orang pun dapat ilmu yang berguna. Jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bye.